penebusan dosa, kita harus memahami bahawa Jesus mengambil peranan seperti ini. Okey, dia mengambil dua peranan. Peranan yang pertama adalah orang Kristian kita percaya bahawa Yesus adalah Tuhan. Hanya Tuhan dapat menebuskan dosa. Hanya Tuhan dapat melepaskan kita dari dosa, menghapuskan dosa. So dia adalah Tuhan. Kedua, Tuhan, kita lihat Jesus juga sebagai pengorbanan. Tetapi kita kata bahawa kita percaya bahawa Jesus adalah Tuhan. Kita percaya bahawa dia adalah putera Tuhan, anak Tuhan, dan juga dia adalah korban yang paling sempurna, dan dia telah membuat pengorbanan tersebut atas salib. Okay. Oleh sebab itu, untuk orang Kristian, salib itu adalah satu yang penting. Bagi orang Katolik, kita ada letak Jesus di atasnya. Alright. Orang Katolik, Jesus atas salib itu adalah sesuatu yang perlu. Kenapa? Kerana pengorbanan dia, nyawa dia telah membawa penebusan dosa untuk seluruh dunia. Baptisan kita ada 3 jenis pembaptisan lah. Pembaptisan biasa adalah dengan air, dan air itu boleh dituang atau kita boleh masuk ke dalam. Yang kedua adalah seorang mati syahid. Okay? Bila dia mati syahid, bahawa dia juga ada keinginan untuk menjadi seorang Kristian, tapi dia tidak dibaptiskan kerana dia mati syahid. Itu dipanggil baptism of blood. Okay. Yang ketiga adalah baptism keinginan, baptism of desire. Walaupun seseorang itu tidak memahami tentang agama Kristian, tetapi mungkin dia telah mengikuti suara hati dia, membuat sesuatu yang baik. Bukan orang Kristian saja, bukan orang yang dibaptis saja yang dapat diselamatkan. Bukan Islam juga yang dapat diselamatkan. Mereka tidak tahu, tapi ini adalah keinginan untuk membuat sesuatu yang baik. Dan mungkin keinginan itu menunjukkan bahawa orang ini telah dipanggil oleh Tuhan. Itu biasa dia akan datang ke seorang padri. Dia akan sebutkan semua dosa-dosa dia, dan padri akan memberikan dia penitensi, iaitu denda. Kita panggil denda penitensi, penance. So biasanya denda penitensi itu adalah awak mesti balik untuk bacai doa-doa seperti ini, mesti buat itu. Awak mesti, sekiranya kamu telah mencuri barang, awak mesti ambil barang itu, kembalikan ya. Ini adalah contoh-contoh lah, contoh-contoh denda yang akan dikenakan. Lepas tu orang yang membuat pengakuan itu akan membuat satu doa tobat. Dia itu akan menyebutkan bahawa dia memang menyesal. Doanya di dalam bahasa adalah, Tuhan Allah yang Maha Rahim, saya amat menyesal atas segala kesalahan saya, dan saya berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu tidak akan berdosa lagi. Okey, doa tobat. Dan padri akan melepaskan dosa. Bila masa. Biasanya di banyak gereja, amalan kita adalah sebelum misa ibadat pada hari Ahad, padri akan berada di dalam karma, bilik pengakuan. Baptism biasanya akan dibuat di dalam gereja, tetapi baptism boleh dibuat di mana-mana tempat. Sekiranya orang itu di dalam situasi kecemasan, situasi kecemasan, boleh dibuat di mana-mana dengan air suci, air yang telah disucikan. Jangan dosa lagi ya. Sakramen pengakuan ada beberapa elemen, komponen. Komponen yang pertama adalah contrition. Contrition adalah menyesal.
awak harus menyesal. So sekiranya seorang itu tidak menyesal, sakramen itu tidak berkesan lah. Ini kita menyesal, kita juga harus mempunyai satu komitmen untuk tidak mengulang dosa tersebut. Okay? So, syarat yang kedua adalah selepas menyesal harus mengaku. Dalam perjanjian lama kita lihat bahawa Jesus telah memberi kuasa untuk melepaskan dosa kepada pengikut-pengikut dia. Dan kita percaya bahawa pengikut-pengikut dia 12 murid tersebut telah memilih uskup-uskup bishop, dan bishop juga telah memilih padri-padri. So kuasa untuk melepaskan dosa itu bukan datangnya daripada padri, itu datangnya daripada Jesus. Jesus memahami bahawa kita memang akan berdosa lagi, dan dia memberi cara untuk melepaskan kita dari dosa, iaitu pengakuan di hadapan seorang padri, membuat denda. Elemen yang keempat adalah apa yang Father akan buat, iaitu melepaskan dari dosa, absolution. So 4 syarat: contrition, confession, penance, absolution. Okay.